Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif al-alamah al-Habib Ahmad bin Zaid bin Alawi bin Ahmad al-Habashi fi kitabih Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma salakallahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ba'du, fa hadhihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatul Islam al-Ghazali ghaliban. Man arafaha wa amila biha narju lahu min Allah an yakuna min ahli ilmi zahira wa batina wa billahi taufiq. Naam. Alhamdulillah. Jadi kita ulang balik sedikit berkaitan dengan sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti mana yang diberikan ataupun yang disebutkan di dalam ta'liq bahawa as-salah minallah hiya rahmah. Tamam. Selawat daripada Allah itu adalah rahmat yang berserta dengan ta'zim, berserta dengan ta'zim. Apa makna ta'zim? Apa makna ta'zim? Memuliakan. Tamam. Apabila kita menyebutkan bahawa sallallahu ala Muhammad ataupun sallallahu ala sayyidina Muhammad, maksudnya Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta dengan ta'zim. Jadi ada satu masalah yang disebutkan oleh al-Imam al-Baijuri di dalam hasyiahnya, Hasyiatul Baijuri ala jawharatut tauhid, ala jawharatut tauhid. Masalah dia apa? Persoalan dia, adakah boleh kita selawat kepada selain daripada Nabi? Kita ucapkan selawat kepada selain daripada Nabi yang bukan maksum. Jadi permasalahan ini disebutkan oleh Imam Baijuri. Beliau mengatakan bahawa selawat itu khusus untuk insan yang maksum sahaja, untuk manusia yang maksum sahaja. Selain daripada orang yang maksum, tidak boleh kita selawat ke atasnya ala istiklalan, secara mustaqilan. Apa maknanya mustaqilan? Maknanya tanpa ada mustaqilan. Apa mustaqilan? Bersendirian. Maknanya kita sebut sallallahu ala fulan, kita sebut sallallahu ala fulan bin fulan, itu tak boleh. Tapi kalau kita sebut min jihati taba', boleh faham Kalau kita sebut sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala fulan, tamam, itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau kita terus kata sallallahu ala fulan bin fulan yang bukan orang yang maksum, itu hukumnya adalah haram, tidak boleh. Sebab apa ana sebut masalah ni? Sebab baru ni ana tengok di dalam Facebook ada satu screenshot komen. Dia tulis apa? Dia tulis dekat komen tu, sallallahu ala Muhammad Zainil Abidin, Zainul Asri, afwan, Muhammad Zainul Asri. Siapa Muhammad Zainul Asri? Dr. Mazhar. Kalau kat Malaysia kita kenal dengan Dr. Mazhar. Ana bukan nak sebut masalah sebab yang apa, tengok nama dia mungkin itu adalah fake account. Tamam, akaun yang dipalsukan. Mungkin akaun tu dibuat oleh pengikut beliau, ataupun boleh jadi daripada orang yang membenci beliau, yang ingin fitnah, yang nak buat apa, nak buat isu. Tapi kita bahaskan tentang hukumnya. Boleh tak seorang tu sebutkan sallallahu ala Muhammad Zainil Asri, ala Muhammadin Zainil Asri? Jadi jawapannya adalah haram, tak boleh secara istiklalan. Tamam. Adapun secara tab'an min jihati taba', itu boleh. Kalau dia nak sebut sallallahu ala Muhammadin wa ala Muhammad Zainul Asri,
itu tak ada masalah. Tamam. Seperti mana kita sebutkan sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al ataupun keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diiktikadkan oleh ahli sunnah wal jamaah bahawa ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan maksum. Bukan maksum. Ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang maksum, berbeza dengan pendapat yang disebutkan oleh sebuah kelompok yang dinamakan Syiah. Ada sekumpulan Syiah mengatakan bahawa al-bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah maksum. Tapi di sisi mazhab ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa al-bait Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan maksum. Yang maksum hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Selesai masalah selawat ke atas orang yang bukan maksum. Hukumnya adalah tidak boleh secara bersendirian. Tapi kalau disebutkan dengan yang lain itu tak ada masalah. Sekejap ya, ada signan call pula. Itu adalah singkatan Muhammad Asri Zainal Abidin. Betul. Okey. Taib. Jadi hukumnya tidak boleh, tapi kalau disertakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan yang maksum itu tak ada masalah. Taib. Kemudian masalah apa? Ustaz Adnan sebut tak masalah berselawat tanpa disertakan salam. Apa hukumnya? Hukum selawat tanpa disebutkan salam. Dia sebut sallallahu ala sayyidina Muhammad. Stop kat situ. Apa hukumnya? Hukumnya adalah makruh. Ataupun sebaliknya, dia sebut salam tanpa ada selawat. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu ala Muhammadin. Tamam. Itu hukumnya adalah makruh tanpa disertakan dengan salam. Maknanya kalau tak jadi makruh macam ni, kena sebut sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Sebab tu dalam kitab ni disebut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada wasallam. Kalau nak selawat kena disertakan dengan salam sekali. Kalau dia selawat tanpa ada salam, hukumnya makruh, melainkan pada tiga tempat. Tempat. Yang pertama, kalau bukan selawat tu waridan, yang pertama adalah selawat itu daripada kita, bukan daripada Allah ataupun bukan daripada malaikat. Bukan daripada Allah ataupun bukan daripada malaikat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dalam ayat tu sebut bahawa Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Tak disebutkan pun bahawa Allah Subhanahu Wa Taala salam sekali ke atas Nabi. Jadi dalam ayat tu hanya disebutkan selawat. Jadi ulama mengatakan bahawa kalau selawat itu daripada Allah ataupun daripada malaikat, itu tidak makruh. Tamam. Kalau selawat itu daripada kita, itu baru makruh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bukan sirah tersebut, lafaz selawat tu adalah lafaz yang diajarkan oleh Nabi ataupun lafaz yang warid daripada Nabi. Contohnya selawat yang antum baca pada petang hari Jumaat, pada asar hari Jumaat. Apa selawat dia? Kuat sikit tak dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ada wa sallim taslima, itu adalah penambahan. Itu adalah penambahan daripada sirah ataupun lafaz yang diajarkan oleh Nabi. Lafaz yang diajarkan oleh Nabi seperti yang disebutkan dalam hadis, itu tanpa ada wasallim taslima, tu tak ada. Yang ada sampai sebelum tu je.
Jadi ulama mengatakan kalaulah lafaz tersebut, lafaz selawat tersebut diajarkan oleh Nabi SAW, maka tidak makruh kalau kita sebut selawat sahaja tanpa ada salam. Begitu juga seperti mana yang kita sebutkan ketika tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Tamam, apa lafaz dia? Selawat ke atas Nabi ketika tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada wasallam ke? Tak ada. Itu pun tidak dimakruhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah alla yakuna fi hujratihi syarif. Bukan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan di maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang tunaikan umrah, berziarah Nabi SAW di kota Madinah, ketika mana sampai di hadapan makam baginda SAW, itu disunatkan memberi salam sahaja, tidak disunatkan selawat. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, tanpa disunatkan untuk berselawat. Disunatkan hanya salam sahaja. Taib, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai wasallam tu, wasallam tu belum syarah lagi. Belum. Wasallam maknanya apa? Sebut dalam ta'liq, assalam lughatan al-aman. Assalam tu dari segi bahasanya adalah aman, keamanan. Wa syar'an al-amanu min jami'il afat. Dari segi syarak adalah selamat daripada segala keburukan. Jadi bila kita kata Assalamualaikum, itu bermaksud kita mengatakan bahawa, seolah-olah kita mengatakan bahawa kamu ni akan selamat daripada aku, daripada segala keburukan daripada aku. Maknanya aku tidak akan sakiti kamu, aku tidak akan cederakan kamu, dan aku tidak akan membinasakan kamu. Itu makna salam hakikatnya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang Islam tu adalah orang Islam yang lain itu merasa aman dengan lisannya dan dengan tangannya. Dari percakapannya orang rasa selamat dengannya, maknanya orang tak takut dia ni fitnah. Orang tu tak takut daripada dia melakukan penipuan ataupun melakukan cacian, makian dan sebagainya. Begitu juga tak takut daripadanya melakukan kekerasan. Kekerasan ni yang Ustaz Adnan sebut, isu buli, tamam, menyakiti orang. Jangan sentuh orang lembut ataupun keras, tamam, lembut ataupun kasar. Secara lembut pun jangan, secara kasar pun jangan. Tamam, jaga anggota kita daripada menyakiti orang lain. Begitu juga dengan lisan. Tamam, benda yang pantang larang ataupun benda yang mukhalafah di sini adalah menggelarkan orang. Tamam, menggelar-gelarkan orang. Itu benda yang yang tak elok, dan benda tu dikira salah di madrasah kalau kita gelarkan seorang. Nama dia apa? Fulan bin Fulan. Sebut nama dia Fulan bin Fulan. Tamam, jangan guna nama panggilan yang lain. Kecil ke apa lagi? Macam-macam lah gelaran kalau nak sebut satu-satu. Tamam. Jadi mulai hari ini jangan ada seorang pun yang panggil kawan dia melainkan dengan nama yang diberikan oleh ibu dan bapanya atau atuk dan neneknya. Tamam. Selain daripada nama yang diberikan oleh ibu dan bapanya, atuk dan neneknya tidak boleh disebut ataupun tidak boleh dipanggil. Taib. Itu makna salam. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi SAW di dalam mukadimah, qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, menuntut ilmu itu, talabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah fardu. Faridatun adalah fardu, adalah satu kefarduan. Ala kulli muslimin wa muslimatin, ke atas siapa?
baginda mengatakan ke atas setiap orang Islam yang muslim lelaki ataupun yang perempuan. Yang lelaki wajib menuntut, yang perempuan pun wajib menuntut. Termasuk juga siapa? Dia kata kalau khunsa macam ni tak wajib ke? Termasuklah. Tamam. Dalam riwayat yang lain hanya sebut ala kulli muslimin. Ala kulli muslimin. Kalau dalam bahasa Arab bila diitlakkan orang lelaki, termasuk juga orang perempuan. Kalau ada lafaz yang menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ke atas setiap orang Islam yang lelaki. Yang perempuan termasuk jugalah. Kalau dalam bahasa Arab ni, kalau kita sebut lelaki, perempuan pun termasuk juga. Tapi kalau kita sebut perempuan, lelaki tak termasuk. Tamam. Jadi dalam ta'rif sebut faridah. Apa makna faridah? Iaitu wajib. Taib. Ilmu apa yang wajib dipelajari? Adakah semua ilmu yang ada dekat muka bumi ni wajib dipelajari? Bila mengatakan wajib, ilmu yang wajib dipelajari huwa ilmul aqaid, adalah ilmu akidah sahaja. Ilmu akidah yang pertama. Ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin. Apa lagi nama-nama dia? Ilmu tauhid. Tamam. Itu ilmu yang wajib dipelajari. Yang pertama ilmu aqaid. Yang kedua ilmu aqaid al-wajibah, yang wajib. Ilmu akidah yang wajib saja. Ilmu akidah ni kalau kita sebut ilmu tauhid, itu pun ada furu' dan ada usul. Ada benda yang wajib, ada benda yang tak wajib. Bukan semua benda yang dalam kitab tauhid ataupun dalam kitab usuluddin tu wajib kita pelajari. Untuk orang awam, ada benda yang dalam kitab tersebut wajib dipelajari, ada yang tidak diwajibkan untuk dipelajari. Kemudian ilmu wal ibadatil wajibah, dan ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah-ibadah yang wajib dengan ke atasnya pada ketika itu yang wajib dipelajari. Sekarang ni kalau ada orang Islam, ada orang kafir nak masuk Islam, tamam. Sekarang ni ada tiba-tiba ada orang kafir datang daripada atas, turun bawah ni, duduk kat sini nak masuk Islam. Tamam. Maka kita pun ajarkan dia kalimah syahadah. Kemudian dia akan tanya apa yang wajib ke atasnya sekarang. Apa yang wajib ke atasnya sekarang. Sekarang dah pukul 7:10. Apa yang wajib ke atas dia sekarang? Tak wajib ke atas dia apa-apa. Tak wajib ke atas dia apa-apa. La salah wala saum wala zakah wala hajj. Tak wajib solat, tak wajib puasa, tak wajib zakat, tak wajib apa-apa pun. Tamam. Buat apa? Balik lah. Tamam. Baliklah. Nanti pukul 1.16 nanti baru datang balik. Dah masuk waktu baru dia wajib pelajari tentang wuduk dan solat. Jadi sebelum pukul 1.16 Zuhur, sebelum Zuhur tak wajib buat apa? Tak wajib buat apa-apa, tak wajib mempelajari sesuatu pun. Baik. Jadi ilmu yang wajib ke atas dia, waktu Zuhur nanti baru wajib belajar solat Zuhur dan wajib belajar tentang wuduk berserta dengan taharah, mandi kalau dia perlu mandi wajib belajar ketika itu. Ajar dia ketika itu solat Zuhur je lah. Tamam. Jadi ini adalah fiqh, kefahaman yang perlu ada kepada pendakwah. Kepada pendakwah bila ada orang nak masuk Islam, jangan terus kita bagi dia risalah jamiah ni, nah baca. Tamam. Hafalkan risalah jamiah ni dalam tempoh sehari. Kalau tak hafal dalam tempoh sehari, kau murtad terus. Tamam. Jadi jangan kita berkeras ataupun jangan kita membebankan orang yang nak masuk Islam. Ada orang nak masuk Islam, kita perlu step by step, tadarruj. Tamam. Kita bagi dia info satu tahap kepada satu tahap. Kalau belum tiba bulan puasa, jangan kita ajarkan dia puasa. Melainkan kalau dia tanya dan dia nak lakukan benda tersebut, baru kita ajarkan. Dan kita bagi tahu juga, kita bagi tahu yang ni tak wajib. Kalau nak buat
sebagai amalan sunat itu silakan. Jangan terus hari pertama terus bagi risalah jamiah suruh dia belajar, sebab benda ni berlaku. Benda ni berlaku, pernah berlaku. Ada orang nak masuk Islam, tamam, kemudian orang tersebut ajarkan semua benda dekat dia. Kemudian dia jumpa, kalau tak silap, Syekh Ali Jumaah. Dia jumpa Syekh Ali Jumaah, dia kata aku tak nak masuk Islam, batal niat aku nak masuk Islam. Aku dah masuk Islam dah tadi, sekarang aku nak keluar balik. Sebab apa? Sebab aku tengok agama Islam ni susah. Susah, banyak benda kena belajar, banyak benda kena buat. Padahal disebabkan apa? Disebabkan orang yang masukkan dia Islam tu bagi semua benda, ajar solat, ajar puasa, ajar zakat, semua benda dia ajarkan. Tamam, dia pun tak buat lagi. Taib. Jadi perlu ada fiqh di dalam berdakwah, ada kefahaman di dalam berdakwah. Wal ibadatil wajibah wal muamalatil wajibah, dan muamalat yang wajib sahaja, muamalat yang wajib dipelajari, yang dia perlukan sahaja. Kalau dia perlukan kepada jual beli, hanya perlu ataupun hanya wajib belajar tentang ilmu jual beli. Tak perlulah belajar tentang saham, tak perlulah belajar pasal sewa menyewa, tak perlulah belajar tentang benda-benda yang lain. Sekarang ni antum dekat madrasah yang ada apa? Koperasi. Ada jual beli. Belajar tentang ilmu jual beli, rukun-rukun jual beli. Kemudian tafsir-tafsirnya kena belajar. Jangan belajar, tak perlu lagi belajar, bukan jangan belajar, tak perlu lagi belajar tentang sewa menyewa, tentang antum sekarang mungkin ada hutang dengan orang lain. Belajar tentang hutang, macam mana syarat-syarat hutang, boleh ke tak boleh, bila dibolehkan, bila tak boleh, tidak dibolehkan. Tamam. Taib. Dan adakah pelajaran itu wajib formal? Guna kitab. Kau nak apa? Nak jual beli nak pergi kedai beli barang. Sini. Ambil kitab Minhaj, baca bab Al-Bai'. Tamam. Baca kitab, ambil kitab Yakut, baca kitab jual beli. Tak perlu pun. Cukup pengetahuan pengetahuan yang wajib diketahui oleh orang awam, itu dah memadai. Sebab dalam fiqh ni ada masalah dinamakan masail daqiqah. Tamam, masail daqiqah, masalah yang sulit, yang kadang-kadang penuntut ilmu pun tak tahu masalah tersebut, ataupun penuntut ilmu pun keliru dengan masalah tersebut. Itu tidak wajib dipelajari oleh orang awam. Bahkan ada ilmu yang ulama kata jangan ajarkan kepada orang awam. Ada masalah, ada permasalahan yang ulama mengatakan jangan ajarkan kepada orang awam. Tamam, ada masalah yang tidak boleh diajarkan kepada orang awam kerana masalah tersebut adalah sulit, ataupun kalau dia belajar, masalah itu akan menyulitkan dirinya. Taib. Kemudian wal muamalatil wajibah wa tarkil manhiyat. Kemudian mempelajari tentang ilmu-ilmu ataupun perkara-perkara yang dilarang. Tamam. Taib. Kemudian hadis yang lain disebutkan sampai ke berapa ni? 7.5. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Taib. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ataupun sesiapa yang salaka tariqan. Apa makna salaka tariqan? Yang yang menuju satu jalan. Tamam, menuju satu jalan. Yaltamisu fiha ilman, jalan yang dia menuntut ataupun mencari di jalan tersebut suatu ilmu. Tamam, dia menuju kepada jalan untuk mencari ilmu. Senang kata macam tu. Apa balasan dia? Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lalukan kepadanya
Tamam, dengan sebab dia mencari jalan menuntut ilmu tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan laluan kepadanya menuju kepada syurga. Senang kata apa? Senang kata, orang yang menuntut ilmu ni, orang yang mencari jalan untuk menuntut ilmu ni, balasan dia syurga. Balasan dia adalah syurga. Apa makna daripada hadis ni? Dalam ta'liq dia syarahkan sikit. Ay waffaqahullahu fid dunya li'amali ahli jannah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan beri taufik kepadanya di dalam dunia untuk beramal dengan amalan ahli syurga. Dekat dunia ni mudah dia untuk melakukan kebaikan, mudah untuk dia melakukan ketaatan. Tamam. Wasabata qadamahu ala sirati yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala wathabbata qadamahu, ataupun macam mana nak baca tu? Mana kelah yakin? Nak baca macam mana tu? Allah Subhanahu Wa Taala akan menetapkan, akan sabitkan dia punya kaki ketika berada di atas sirat, di atas titian pada hari kiamat. Maknanya pada hari kiamat nanti, ketika mana dia melintasi titian sirat, kakinya akan tetap dan tidak akan tergelincir. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Abi Hurairah. Kemudian beliau mengatakan wa ba'du, asal daripada perkataan amma ba'du. Ucapan ni adalah sunat ketika berkhutbah menyebutkan amma ba'du. Tamam, kerana Nabi SAW setiap kali khutbah baginda akan menyebutkan amma ba'du. Ringkasan dia ataupun boleh diringkaskan kepada wa ba'du. Ada ulama ataupun ada baru ni isu, bukan isu pun, maknanya ana baca dalam Facebook, dia kata sepatutnya untuk khatib ketika baca lafaz amma ba'du, jangan sebutkan amma ba'd. Jangan sebutkan amma ba'd. Kalau dia sebut amma ba'd tu salah. Dia kena sebut amma ba'du. Sebab apa? Sebab ba'du tu, ni nak cerita pasal nahwu lah. Ni perbahasan dalam ba'du tu kalimah mudhaf. Mudhaf. Ala kulli hal itu antum akan belajar dalam kitab-kitab nahwu, dalam masalah apa? Masalah waqaf nanti akan dibahaskan. Fahazihi masailu mukhtasaratun. Kenapa masailu? Kenapa tak ditanwinkan? Ni mamnu' minas sarf. Fahazihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil Islam. Al-Ghazali, ada yang sebut Al-Ghazali dengan sabdu pada zai, ada yang tidak mensabdukannya dengan tasydid wabila tasydid. Al-Ghazali ataupun Al-Ghazali, tapi yang benarnya adalah Al-Ghazali bila tasydid. Ada, kalau tak salah, ada dengar seorang dia cerita, dia kata, aku lihat Imam Ghazali di dalam mimpi. Beliau mengatakan syaddadallahu man yushaddiduni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mensyadidkan, mengeraskan, menyukarkan kepada orang yang mentasydidkan nama aku. Tahu tak? Al-Ghazali, kalau dia sebut Al-Ghazali tu, Imam Ghazali marah. Imam Ghazali marah. Tamam. Imam Ghazali marah kalau orang sabdukan namanya. Wallahu alam, tak tahu benar ataupun tidak cerita ini. Al-Ghazali ghaliban. Jadi perkara ataupun masail yang disebutkan di dalam kitab ini adalah masalah-masalah yang ringkasan daripada kitab, senang cerita ringkasan daripada sebahagian kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali ada banyak kitab, tamam, yang dikarang oleh beliau. Kitab ni adalah ringkasan daripada kitab beliau. Kitab Ihya Ulumuddin Tab'ah Darul Minhaj tu ada 10 jilid.
Tamam, satu depa kitab dia. Itu diringkaskan jadilah ni Risalah Jamiah. Sebahagian masail dalam kitab tersebut disebutkan dalam kitab ni. Daripada kitab Imam Ghazali, kebiasaannya, wa man arafaha wa amila biha, orang yang mempelajarinya, orang yang mengetahui masalah-masalah dalam kitab ni, wa amila biha, dan beramal. Kena tahu dan kena amal. Tamam. Pepatah Arab sebut apa? Al-ilmu bila amal kasyajaratin bila samar. Ada yang ubah kata apa? Al-ilmu bila amal kasayaratin bila steering. Taib. Kena tahu dan kena amal. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qablil ubadil wasan, seperti yang disebutkan oleh Ibn Ruslan dalam kitab Zubaid sebut, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, orang alim yang tidak beramal, orang tersebut mu'azzabun min qabli ubadil wasan, orang alim tersebut akan diazab terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Tamam. Orang yang tahu tapi tak amal, orang ni yang first kali masuk neraka, yang diazab sebelum penyembah berhala. Kena tahu dengan amal. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau dia tu beramal tapi tanpa ilmu, dia beramal tanpa pengetahuan. Tamam. Apa syair tadi yang sebut? Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nescaya amalannya mardudatun, amalannya akan ditolak, tidak akan diterima kerana beramal tanpa ada ilmu. Dia solat zuhur 5 rakaat. Tamam. Ataupun solat zuhur 2 rakaat tanpa ada ilmu. Amal tapi tak berilmu. Sebab tu ulama dalam hadis sebut apa? Seorang alim itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid. Kerana apa? Orang yang berilmu, dia beramal dengan ilmunya. Tapi kalau abid ni belum tentu. Orang yang kuat ibadah ni belum tentu ibadahnya sah, belum tentu ibadahnya diterima kerana dia beramal tanpa ada ilmu. Taib, dah masuk waktu duha. Habiskan sikit. Narju lahu minallah an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufik. Beliau mendoakan orang yang tahu dan beramal, kita harapkan kepadanya, ataupun kita harapkan daripada Allah supaya dijadikan di kalangan ahli ilmu, orang yang berpengetahuan, zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Atau dalam taklim ni sebut apa? Al-ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir tu ilmu syariah, ilmu batin tu adalah ilmu berkaitan dengan hati dan hakikat syariat. Wabillahi taufik. Jadi semoga dengan sebab kita mempelajari kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan al-ulama al-amilin. Tamam, di kalangan ahli ilmu zahiran wa batinan, ala hadhihi niyya wa kunyatin salihah jami'ah syamila fi khairid dunya wal akhirah wa ala ma nahu salafuna salih fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وزكى ربي وفقنا وفيهم لما تتدي قولنا فعلا كرما وزكي كل حلالا دائما وأخلا أديا لما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من وفي رسل أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعيش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصاب القرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي